Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pembentangan projek akhir tahun saya. Saya, Rahimin Syarifuddin, merupakan pelajar akhir jurusan Sarjana Muda Pengurusan Teknologi. Tajuk pembentangan saya adalah mengkaji persepsi belia terhadap penggunaan teknologi aplikasi mudah alih pengantaran makanan semasa pandemik COVID-19. Dalam kajian ini, saya telah dipantau oleh pensyarah saya iaitu Dr. Siti Nur Hasma Idayo binti Muhammad Zamini. Okey, untuk bahagian yang pertama, saya akan membentangkan tentang pengenalan latar belakang, kajian, penyataan masalah, objektif kajian, dan kepentingan kajian. Latar belakang kajian. Pesanan makanan dalam talian semakin meningkat dalam pasaran Malaysia dari semasa ke semasa. Rakyat Malaysia begitu aktif dalam penggunaan aplikasi untuk memesan makanan dalam talian. Disebabkan adanya pemasaran makanan dalam talian ini mampu menghasilkan banyak peluang pekerjaan. Ia juga dapat membantu vendor tempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka disebabkan dapat berhubung dengan orang ramai. Sistem pesanan dalam talian ini menggunakan laman web atau aplikasi mudah alih bagi membolehkan pengguna memesan makanan secara dalam talian dari restoran makanan tersebut, memudahkan pengguna seperti membeli belah dalam talian. Aplikasi teknologi penghantaran makanan ini menggunakan teknologi peranti mudah alih yang mampu memberikan kemudahan kepada pengguna. Pengguna juga dapat menjimatkan masa dan tenaga apabila menggunakan aplikasi teknologi penghantaran makanan ini. Seterusnya ialah penyataan masalah. Selepas isu pandemik yang berlaku pada akhir-akhir ini, terdapat beberapa pengkaji lain yang mengkaji skala penggunaan aplikasi mudah alih penghantaran makanan semasa pandemik COVID-19. Kajian ini membuktikan aplikasi mudah alih penghantaran makanan dapat membantu bagi memastikan masyarakat tidak keluar rumah untuk membeli makanan mereka semasa pandemik disebabkan teknologi ini dapat memberikan kemudahan untuk membeli pesanan makanan yang mereka inginkan. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji persepsi dan tahap kepuasan pengguna. Oleh itu, terdapat penyataan masalah kepada penyelidik untuk menentukan sama ada aplikasi mudah alih pengantaran makanan ini dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan yang menggunakan aplikasi ini. Objektif kajian. Bagi kajian ini, saya memfokuskan kepada dua objektif, iaitu yang pertama mengkaji persepsi pengguna terhadap aplikasi mudah alih penghantaran makanan, manakala yang kedua pula menganalisis tahap kepuasan pengguna yang menggunakan aplikasi mudah alih penghantaran makanan. Seterusnya, kepentingan kajian. Menentukan persepsi yang paling mempengaruhi terhadap kemudahan penggunaan yang menggunakan aplikasi mudah alih penghantaran makanan dan kegunaan aplikasi mudah alih penghantaran makanan yang dapat mempengaruhi tahap kepuasan pelanggan yang menggunakan aplikasi ini. Penyelidikan ini hanya memfokuskan atas persepsi ini kerana kita perlu mengetahui mana yang boleh memberi lebih banyak faedah kepada syarikat pada masa akan datang. Hasil penyelidikan ini hasil kajian ini berguna untuk syarikat perniagaan. Hasilnya, perusahaan dapat membuat rujukan di masa depan untuk membuat strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pasaran serta memfokuskan sasaran mereka. Okey, kita pergi kepada bahagian kedua iaitu kajian literatur. Yang pertama kita ada COVID-19 dan aplikasi mudah alih pengantaran makanan serta persepsi penggunaan dan tahap kepuasan pengguna. Okey, untuk yang pertama COVID-19. Pada pertengahan bulan Disember 2019, dunia telah dikejutkan dengan wabak coronavirus yang melanda di bahagian bandaraya Wuhan dan Hubei di negara China pada 11 Mac 2020 yang telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 telah menjadi perhatian banyak pihak sekaligus menjadi buah mulut dalam segenap lapisan masyarakat Malaysia bahkan di seluruh dunia. COVID-19 kini tidak lagi asing dalam golongan masyarakat Malaysia. Pelan pencegahan penyakit berjangkit ini perlu dipercepatkan dalam menghalang penularan COVID-19 dalam negara ini. Bagi mengekang penularan wabak ini terus berlaku, Perdana Menteri Malaysia YAB iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini dilanjutkan kepada fasa ke-6 mulai 10 Jun 2020 hingga 31 Ogos 2020. Okey, seterusnya aplikasi mudah alih penghantaran makanan.
Aplikasi mudahli penghantaran makanan merujuk kepada aplikasi perasaskan telefon pintar yang digunakan untuk menghubungi restoran, mencari makanan, memesan makanan, untuk menghantar serta menyediakan pembayaran tanpa interaksi fizikal dengan kaki tangan restoran. Setelah sekian lama, telefon pintar telah menjadi alat komunikasi yang penting dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Lebih daripada 5 bilion orang di seluruh dunia telah menggunakan peranti mudahli, yang dianggar kira-kira separuh daripada mereka menggunakan telefon pintar. Peningkatan yang pesat dalam penggunaan telefon pintar dan perkhidmatan rangkaian berkelajuan tinggi telah membolehkan pelbagai perusahaan perniagaan dapat menyampaikan maklumat mereka kepada pengguna dengan lebih cepat dan pantas berbanding sebelum ini. Persepsi pengguna. Persepsi ialah proses di mana pengguna memilih, mengatur dan mentafsir maklumat input untuk mencipta gambaran yang bermakna tentang apa yang mereka inginkan. Sementara itu, menurut Wade dan Terwis, bahawa persepsi adalah satu set tindakan fikiran yang mengawal impuls deria ke dalam otak untuk mentafsirkan sesuatu yang lebih bermakna. Kepentingan persepsi terhadap teknologi aplikasi mudahli penghantaran adalah untuk mengenal pasti kemahuan dan niat pembelian pelanggan. Sebagai contoh, dari kajian lepas yang menunjukkan persepsi pengguna tentang ketersediaan makanan yang sihat dan dalam aplikasi mudahli penghantaran makanan. Seterusnya adalah tahap kepuasan pengguna. Mengutamakan kepuasan pelanggan merupakan konsep pemasaran yang selalu mendapat perhatian, secara langsung memberi kesan keuntungan kepada perniagaan serta meningkatkan kepuasan pengguna. Kepuasan pelanggan diiktiraf sama ada berdasarkan pengalaman pengguna atau dengan memberi tumpuan kepada proses penilaian. Hellier et al. 2003 mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tahap keseluruhan yang dirasakan oleh pengguna. Oleh itu, perkhidmatan penghantaran makanan dalam talian mempunyai peranan penting dan utama dalam memastikan kepuasan pelanggan. Kita pergi kepada bahagian ketiga, iaitu bahagian metodologi kajian. Untuk kajian ini, pengkaji akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan kuantitatif adalah untuk mengumpul data daripada sampel yang luas melalui soal selidik yang diedarkan akan mengukur keutamaan dan pandangan golongan belia menggunakan data berangka. Kaedah kuantitatif akan membantu penyelidik untuk menilai respon belia terhadap persepsi dan tahap kepuasan pengguna aplikasi mudahli penghantaran makanan. Kaedah kuantitatif ini juga akan memudahkan penyelidik untuk melakukan penyelidikan dan dapat menjimatkan masa dalam pengumpulan data serta dapat menjimatkan kos. Oleh itu, pengkaji akan menggunakan borang Google yang mengandungi beberapa soalan dan akan diedarkan melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Telegram bagi memudahkan pengkaji mendapatkan respon dan untuk menjawab soalan ini. Soalan ini telah dikumpulkan melalui Google Form. Sumber data sekunder iaitu laman web, akhbar dan jurnal artikel. Skala yang digunakan adalah yang pertama sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga tidak pasti, yang keempat setuju, dan yang kelima adalah sangat tidak setuju. Seterusnya kita pergi kepada bahagian keempat, iaitu analisis data dan perbincangan. Kita terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu profil responden, dan objektif pertama mengkaji persepsi penggunaan terhadap aplikasi mudahli penghantaran makanan, manakala yang ketiga adalah objektif kedua menganalisis tahap kepuasan pengguna yang menggunakan aplikasi mudahli penghantaran makanan. Kita pergi kepada profil responden. Seramai 100 orang responden telah diambil untuk kajian ini dan dikelaskan kepada demografi, iaitu jantina umur, kaum, pekerjaan dan jenis aplikasi mudahli penghantaran makanan yang digunakan. Namun hanya 63 orang responden sahaja yang menjawab soalan mengenai persepsi dan tahap kepuasan penggunaan tersebut, disebabkan pengkaji telah menghadkan umur kepada golongan belia yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun. Terdapat 37 orang responden hanya menjawab bahagian demografi yang merangkumi 18 tahun ke bawah dan 30 tahun ke atas.
Okey, kita pergi yang pertama. Taburan responden mengikut jantina menunjukkan 60% responden adalah golongan lelaki dan 40% responden adalah golongan perempuan. Dan seterusnya kita pergi kepada taburan responden mengikut umur. Kira-kira 17% responden yang berumur 18 tahun ke bawah, manakala 63% responden berumur 18 hingga 30 tahun dan 20% adalah responden yang berumur 30 tahun ke atas. Dan taburan responden mengikut kaum, sebanyak 56% responden adalah Melayu. Bagi responden yang berbangsa Cina pula adalah 20%, manakala bagi responden yang berbangsa India pula sebanyak 14 responden, dan bagi yang lain-lain kaum merupakan responden yang terendah, iaitu hanya 10 responden saja, 10% saja. Bagi jenis pekerjaan pula terdiri daripada kekitaan kerajaan, pekerjaan swasta, pelajar dan lain-lain. Berdasarkan keputusan kebanyakannya, responden adalah dari pekerja swasta yang terdiri daripada 40%, manakala 37% pula daripada golongan pelajar, 21% daripada kaki tangan kerajaan dan lain-lain adalah sebanyak 2% sahaja. Untuk aplikasi yang digunakan pula, kebanyakannya responden lebih kerap menggunakan aplikasi Foodpanda, iaitu sebanyak 50%, iaitu setengah daripada responden, dan aplikasi GrabFood sebanyak 33%. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang mereka kurang gunakan adalah Mofan, iaitu sebanyak 12%, dan bagi aplikasi dah makan pula sebanyak 5% sahaja. Okey, objektif pertama, mengkaji persepsi penggunaan terhadap aplikasi Mudahli penghantar makanan. Kajian ini telah mengkaji 7 persepsi. Yang pertama adalah persepsi mengenai privasi dan keselamatan, persepsi mengenai credibility restoran, penggunaan semasa COVID-19, mengenai harga, mengenai pembungkusan makanan, mengenai promosi, dan mengenai penggunaan sebenar. Oleh itu, kita dapat menyimpulkan bahawasanya persepsi penggunaan terhadap aplikasi Mudahli penghantar makanan ini dapat diberikan respon positif, bahwa yang dapat dibuktikan melalui analisis data, iaitu lebih kurang 50% ke atas responden sangat setuju terhadap persepsi ini, dan sebanyak 5% ke bawah responden sangat tidak setuju terhadap persepsi ini. Oleh itu, kita dapat menganalisis bahawasanya aplikasi ini dapat memberikan kesan positif terhadap penggunaan aplikasi Mudahli penghantaran makanan. Okey, seterusnya objektif kedua, iaitu menganalisis tahap kepuasan pengguna yang menggunakan aplikasi Mudahli penghantaran makanan. Kita mempunyai 7 tahap kepuasan. Yang pertama adalah kepuasan hati terhadap kemudahan transaksi pembayaran, kepuasan hati terhadap pilihan yang disediakan oleh sistem aplikasi Mudahli, kepuasan hati terhadap tawaran diskaun oleh aplikasi Mudahli, kepuasan hati terhadap ketulusan penawaran aplikasi Mudahli, kepantasan perkhidmatan aplikasi ini, Mudahli ini memberikan maklumat yang boleh dipercayai, dan seterusnya ialah kepuasan hati secara keseluruhan. Untuk objektif kedua pula, kita dapat menganalisis bahawasanya pelanggan sangat berpuas hati kerana dapat dibuktikan melalui analisis, iaitu sekitar 70% sangat setuju terhadap kepuasan hati mereka atas penggunaan aplikasi Mudahli penghantar makanan, dan sebanyak 10% responden sudah menjawab sangat tidak setuju terhadap kepuasan hati mereka. Oleh itu, kita dapat menganalisis bahawasanya tahap pengguna sangat berpuas hati terhadap penggunaan aplikasi Mudahli penghantaran makanan ini. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kesimpulan. Penggunaan aplikasi Mudahli penghantaran makanan menjadi norma baharu kepada masyarakat selain daripada pembelian secara terus di restoran-restoran berdekatan. Dengan kewujudan aplikasi ini telah memberikan kesan yang mendalam terhadap perubahan kehidupan seharian. Aplikasi Mudahli penghantaran makanan telah menjadi platform utama memudahkan dan membantu mempercepatkan perhantaran makanan ke satu tempat. Perubahan ini memberikan impak positif
mempengaruhi pengurusan massa individu yang menggunakannya. Sekian daripada saya Rahim bin Syarifuddin.